Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Kisah yang akan saya ceritakan ni berlaku kepada seorang guru tadika. Saya akan gunakan nama samaran Atirah untuk memudahkan cerita. Atirah bekerja di sebuah tadika, bekerja sebagai seorang guru. Macam biasalah, pagi pergi kerja, jaga budak. Petang, mak ayah budak datang ambil. Pada satu hari, Atirah terpaksa jaga seorang budak sampai waktu malam. Sebabnya, pada petang hari tu, sekitar pukul 6 lebih, mak ayah kepada budak ni nama dia Ayu. Kita bagi nama samaran Ayu lah. Mak ayah pada Ayu ni ada call Atirah, bagi tahu minta tolong supaya tolong jagakan si Ayu ni. Sebab ada satu kecemasan ni yang berlaku. Jadi Atirah ni dia call lah tunang dia. Masa perkara ni berlaku, Atirah dah bertunang. Dan selalunya memang tunang Atirah lah yang pergi hantar dan ambil Atirah daripada tempat kerja. Atirah call lah tunang dia, bagi tahu supaya datang lewat sikit. Nanti dia call baru datang ambil dia. Sebab dia perlu jaga seorang budak. Sekitar pukul 7 lebih malam, budak tu dah mengantuk sangat dan akhirnya tertidur dalam bilik. Atirah pula dia buatlah kerja dia. Sedang Atirah buat kerja dia, tiba-tiba Atirah terdengar suara seseorang memberi salam di depan tadika. Jadi Atirah pun bangun. Berjalanlah menuju ke arah pintu depan. Dia buka pintu depan tadika tu. Dia tengok ada seorang wanita tua sedang berdiri di luar pagar tadika. Atirah pun jawablah salam. Jawab salam, dia keluar berjalan menuju ke arah pagar depan tu. Atirah pun tanyalah nenek ni, wanita tua ni. Ya puan cari siapa? Lepas tu nenek ni perkenalkanlah diri dia. Dia bagi tahulah nama dia apa lepas tu. Dia cakap dia datang ni nak jemput cucu dia. Nama cucu dia adalah Ayu. Nama yang nenek ni sebut, nama cucu dia sama dengan nama budak yang Atirah sedang jaga. Ayu juga nama dia. Jadi Atirah pun jemputlah nenek ni masuk. Dia buka pagar, nenek tu pun masuklah ke dalam. Lepas tu Atirah pun bagi tahulah, puan masuk ke dalam. Cucu puan ada dalam bilik sedang tidur. Atirah pun tengoklah nenek ni. Nenek ni pergi dekat depan, dia cabut selipar dia, terus masuk dalam tadika. Kemudiannya dia terus berjalan masuk ke dalam bilik tempat Ayu tidur tadi. Sebenarnya masa tu Atirah rasa happy, rasa gembira lah, sebab tak perlulah ditunggu sampai malam. Pukul 7 lebih dah ada orang datang. Atirah fikir masa tu mungkin mak ayah kepada Ayu ni memang sibuk sangat, jadi nenek yang datang ambil, nenek Ayu yang datang ambil. Jadi pada masa tu Atirah dia call tunang dia. Dia bagi tahulah dah boleh datang ambil. Sekarang ni nenek kepada budak tu dah datang ambil cucu dia. Lepas dah selesai bercakap dengan tunang dia tu, Atirah pun masuk semula ke dalam tadika. Tapi masa dekat depan pintu tu, Atirah tengok selipar nenek tadi dah tak ada. Kan tadi Atirah nampak nenek tu cabut selipar. Kemudian barulah masuk ke dalam tadika. Tapi yang peliknya sekarang ni, selipar nenek tu dah tak ada dekat depan. Tapi tak apalah, mungkin nenek tadi disimpan dekat tempat lain, selipar dia. Atirah pun masuk. Terus menuju ke arah dalam bilik tempat di mana Ayu tidur tadi. Sebab dia tengok tadi nenek tu masuk dalam bilik tu. Bila Atirah dah sampai dekat depan pintu bilik, Atirah tengok budak perempuan tu, Ayu tu, masih lagi tidur. Keadaannya sama macam tadi. Atirah pun masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik tu memang tak ada siapa-siapa. Hanya Ayu seorang saja yang ada dalam bilik tu sedang tidur. Tak nampak pun nenek tu. Atirah keluar semula. Dia terus cari di dalam tadika tu. Pergi dekat pantry, dekat dapur, pergi dekat dalam bilik air, buka pintu bilik air, pergi dalam bilik-bilik yang lain. Memang nenek tu tak kelihatan. Tak tahu nenek tu dah hilang ke mana. Tapi masa tu Atirah dia tak fikir yang bukan-bukan. Mungkin nenek ni dah keluar semula.
masa dia bercakap dengan tunang dia tadi. Mungkin dia tak perasan lah. Jadi tak apalah. Atirah pun terus menunggu nenek tadi ataupun mak ayah kepada Ayu ni sampai dekat situ. Lebih kurang 4-5 minit menunggu, masih lagi tak nampak kelibat nenek tadi. Atirah dah mula risau. Atirah pun dia call balik tunang dia, bagi tahu supaya jangan datang lagi. Sebab nenek Ayu ni dah hilang, tak tahu pergi ke mana. Mungkin tak jadi nak jemput cucu dia. Sampailah pukul 9 malam. Pada jam 9 malam, mak ayah kepada budak yang bernama Ayu ni sampai di tadika tu. Dia bagi salam, jumpalah dengan Atirah. Masa tu mak ayah kepada Ayu ni, dia minta maaf banyak-banyak pada Atirah sebab dah menyusahkan Atirah. Suruh jaga anak dia sampai malam macam tu, sampai pukul 9. Diorang pun bagi tahulah Atirah, minta maaf banyak-banyak, tadi ada kecemasan yang tak dapat dielakkan. Mak saya, nenek kepada Ayu ni, baru saja meninggal dunia. Bila Atirah dengar mak ayah kepada Ayu ni cakap macam tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Sebab tadi wanita tua yang datang tu, dia cakap dia adalah nenek kepada Ayu. Jadi pada masa tu memang Atirah terfikir mungkin wanita tua tu, nenek tu adalah jelmaan yang menyerupai arwah nenek kepada Ayu. Sebab kalau nak cakap roh, memang tak mungkin roh. Sebab kita orang Islam percaya roh ni kalau dah berpisah daripada jasad, kita dah mati, roh kita memang dah tak akan kembali ke dunia macam mana cara sekalipun. Jadi apa yang datang dekat tadika tu boleh jadi korin ataupun makhluk lain yang menyerupai rupa paras ataupun jelmaan yang menyerupai nenek Ayu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Atirah, berlaku kepada dia semasa dia bekerja sebagai seorang cikgu di sebuah tadika. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Zaharah untuk memudahkan cerita. Kak Zaharah tinggal di sebuah rumah 2 tingkat. Dia tinggal di rumah tu bersama dengan suami dia dan juga 2 orang anak. Anak Kak Zaharah ni, kedua-duanya dah besar lah. Seorang tu dah pergi belajar jauh, memang tak ada dekat rumah. Yang seorang lagi, anak Kak Zaharah ni, bekerja sebagai seorang pereka fashion. Bilik Kak Zaharah dan juga bilik anak-anak dia semuanya terletak di tingkat atas. Di tingkat bawah pula ada satu bilik tetamu lah, bilik spare. Memang bilik tu kosong. Hanya akan digunakan bila ada tetamu yang nak bermalam di rumah diorang. Masa perkara ni berlaku, anak Kak Zaharah yang bekerja sebagai seorang pereka fashion tu, dia agak sibuk. Sebab pada masa tu ada satu event yang akan diadakan. Event pertunjukan fashion dan juga seni. Jadi sebagai seorang pereka fashion, anak Kak Zaharah ni dia ambil bahagian. Dia nak join event tu. Jadi memang sibuk lah, sepanjang minggu sibuk. Suami Kak Zaharah pula, dia bekerja shift malam. Memang permanent malam. Pendek kata, hampir setiap malam Kak Zaharah akan berada dalam rumah tu seorang diri. Dekat bilik tingkat bawah tu, bilik tetamu tu, anak Kak Zaharah yang bekerja sebagai seorang pereka fashion ni, dia letakkan manikin, patung manikin dalam bilik tu. Patung-patung manikin ni adalah patung yang biasa kita tengok di kedai-kedai baju dekat mall. Patung yang diletakkan pakaian, macam model lah. Dan patung-patung manikin ni semua, dia bukan yang jenis keras macam tu, jenis yang kita biasa tengok, yang jenis berdiri tegak aja. Manikin ni jenis yang boleh diubah. Sendi-sendi dia tu boleh digerakkan, boleh diletakkan sesuka hati. Maknanya kita boleh letakkan manikin ni dalam keadaan berdiri, boleh diletakkan dalam keadaan duduk, dia melutut pun boleh. Dan pada masa tu ada lebih kurang 5 ke 6 manikin dalam bilik tu. Kesemua manikin ni dia tak ada muka. Macam yang kita biasa tengok dekat kedai-kedai menjual pakaian ataupun dekat mall, biasanya memang ada yang jenis ada muka tu kan, ada mata, ada mulut apa semua. Tapi manikin ni yang anak Kak Zaharah guna, dia tak ada muka, dia kosong macam tu je. Kalau kita pergi tengok dalam bilik ni, manikin ni diletakkan dalam posisi yang tak sama. Setiap satu manikin tu dia berbeza posisi dia. Satu berdiri tegak, satu lagi sedang duduk di atas katil, lagi satu sedang duduk melutut di atas lantai. Macam itulah posisi yang anak Kak Zaharah letak manikin ni semua dalam bilik tu.
Dan kesemua manikin ni dipakaikan pakaian bertemakan warna merah. Semuanya pakai baju warna merah. Di bahagian kepala pula, bahagian kepala patung manikin ni diletakkan rambut palsu. Rambut palsu yang berbeza-beza jenis. Ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek. Macam itulah keadaan dalam bilik guest room tu, bilik tetamu tu. Dah hampir seminggu manikin tu berada dalam bilik bawah. Sebab masa tu memang masih lagi belum selesai urusan persediaan untuk menyertai event fashion show tu. Perkara ni berlaku pada satu malam, hari Jumaat, malam Sabtu. Masa tu Kak Zaharah berada seorang diri dekat rumah. Dia sedang menjahit di tingkat atas. Memang itulah hobi Puan Zaharah, Kak Zaharah. Bila ada masa lapang, dia suka menjahit. Dan itulah yang dia buat masa perkara ni berlaku. Macam yang saya beritahu awal tadilah, anak Kak Zaharah yang bekerja sebagai seorang pereka fashion ni, masa tu memang dia sibuk. Memang pagi baru balik. Seorang lagi anak Kak Zaharah belajar dekat luar, memang tak ada dekat rumah. Suami Kak Zaharah pula masa tu dah pergi kerja. Dia bekerja shift malam. Masa perkara ni berlaku sekitar pukul 11 malam lebih. Kak Zaharah belum lagi tidur. Dia sedang menjahit lah masa tu di bilik dia di tingkat atas. Sedang dileka menjahit tu, tiba-tiba Kak Zaharah terdengar satu bunyi daripada tingkat bawah. Kak Zaharah terdengar seolah-olah ada bunyi seseorang sedang berlari di tingkat bawah. Bila terdengar bunyi tu, Kak Zaharah ni perasaan dia bercampur. Anak aku dah balik ke? Dan ada juga berasa sedikit risau. Risau kalau ada orang pecah masuk rumah dia nak mencuri ke apa kan. Jadi Kak Zaharah ni dia berhenti menjahit. Dia mula bangun dan melangkah, berjalan perlahan-lahan menuju ke arah luar bilik. Sampai dekat luar bilik, Kak Zaharah pun jenguk ke bawah melalui tangga. Masa itulah Kak Zaharah terkejut. Daripada atas tu, kalau kita jenguk dekat bahagian tangga, boleh nampak bilik tetamu tu. Bilik yang anak Kak Zaharah letak patung-patung manikin tu semua. Masa tu Kak Zaharah nampak bilik tu dalam keadaan yang terbuka. Pintu dia dalam keadaan yang tenganga luas, terbuka luas. Dan pada masa yang sama, Kak Zaharah nampak dengan mata kepala sendiri, ada satu patung manikin ni sedang merangkak keluar daripada bilik tu. Dia merangkak laju keluar daripada bilik. Nampak macam benda hidup, nampak macam orang. Tapi benda tu manikin. Manikin yang pakai baju warna merah. Bila Kak Zaharah nampak aja benda tu merangkak keluar daripada bilik, Kak Zaharah berlari masuk dalam bilik dia, terus kunci pintu bilik. Kak Zaharah capai telefon dia terus call anak dia yang bekerja sebagai seorang pereka fashion ni. Tapi masa tu anak dia tak angkat panggilan. Sampai kesudah tak angkat. Lepas tu Kak Zaharah telefon pula suami dia. Telefon suami dia sama juga tak dapat. Jadi nak buat macam mana kan? Kak Zaharah masa tu habis segala benda dia baca. Dia baca ayat suci Al-Quran yang dia ingat. Dia zikir, dia baca selawat untuk tenangkan diri dia. Keesokan paginya, bila anak dia yang pereka fashion ni dah balik, Kak Zaharah terus marah anak dia. Kak Zaharah tak cerita pasal kejadian semalam tu. Nampak patung tu merangkak apa semua, dia tak cerita dekat anak dia. Cuma yang Kak Zaharah ni cakap dekat anak dia, tanya anak dia, bila kau nak pindahkan semua patung-patung manikin tu keluar daripada rumah ni? Sebab dah lama sangat patung-patung tu semua terperap dalam bilik tu. Anak Kak Zaharah yang pereka fashion ni bagi tahulah dekat Kak Zaharah, Mak jangan risaulah. Hari ni saya dan juga pekerja saya akan alihkan patung-patung manikin tu semua, sebab kita orang dah nak pindahkan patung manikin tu, nak letak dekat tapak event tu. Kak Zaharah berasa lega. Sampai sekarang ni Kak Zaharah memang tak dapat lupakan apa yang dia nampak malam tu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Zaharah. Kisah tentang dia ternampak patung manikin anak dia merangkak keluar daripada bilik. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Said untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku masa mula-mula Said dapat lesen dulu. Lesen memandu kereta. Masa tu Said muda lagi lah. Dah lama perkara ni berlaku. Rumah Said sekeluarga terletak di bahagian selatan Semenanjung Malaysia. Jadi masa mula-mula dapat lesen memandu kereta tu, Said ni, dia teringin nak pergi rumah atuk dia di Kelantan. Sebab selama ni, kalau dia balik rumah atuk dia,
Sama ada dia akan tumpang ayah dia ataupun dia akan naik bas. Tak pernah lagi pergi seorang diri. Jadi pada masa tu Syed ni minta izin lah pada ayah dia nak pinjam kereta, nak memandu, nak pergi ke Kelantan. Ayah Syed pun benarkan Syed pergi. Tapi dengan syarat lah, memandu dengan berhati-hati. Janganlah memandu terlalu laju. Syed rasa sangat gembira. Dia ambil kunci. Dia pun terus bergerak daripada rumah menuju ke Kelantan. Perkara ni dah berlaku lama. Masa tu masih lagi belum ada sistem GPS. Tak ada lagi Waze, Google Maps, tak ada lagi. Jadi masa tu Syed hanya menggunakan peta sahaja untuk nak tengok jalan, nak menuju ke arah rumah atuk dia. Sebab selama ni Syed pergi dengan ayah dia, naik kereta dengan ayah dia, naik bas. Dia memang tak ingat jalan. Tahu-tahu dah sampai dekat rumah atuk dia. Bila dia nak pergi seorang diri macam tu, memandu sendiri, barulah dia nak tengok betul-betul, nak perhati betul-betul dekat peta jalan mana yang sebenarnya dia kena pandu nak menuju ke arah rumah atuk dia. Dipendekkan cerita, lebih kurang 8 ke 9 jam perjalanan sampailah masuklah ke Kelantan. Masa Syed sampai dekat Kelantan tu lebih kurang pukul 10 malam. Syed pun dah penat dan dia nak rehat. Jadi Syed pun dia perhatilah dekat tepi-tepi jalan ni. Nampaklah ada satu warung kopi. Syed berhentikan kereta dekat situ, dia turun, dia pun orderlah minuman, berehat dekat situ. Berehat sambil minum air. Sedang Syed berehat, minum air, Syed nampak ada 2-3 orang pakcik sedang minum-minum, sedang bersembang di warung kopi tu. Masa itulah Syed ambil kesempatan. Dia pergi dekat meja pakcik-pakcik ni semua. Dia bertanya pada pakcik ni. Syed memang ada standby satu kertas. Pada kertas tu dia tulis nama atuk dia dan juga alamat rumah atuk dia. Dia tanya kepada pakcik-pakcik ni semua. Assalamualaikum pakcik, nak tumpang tanya. Dia hulurkan kertas ni. Kertas yang tertulis nama atuk dia dan juga alamat atuk dia. Pakcik tahu tak dekat mana rumah atuk saya ni? Masa tu adalah salah seorang daripada pakcik ni bagi tahu dekat Syed. Oh, kalau kamu nak pergi dekat rumah ni, kamu jalan straight, lepas tu jumpa simpang 4. Dia ajar macam tu lah. Lepas tu kamu ambil kanan, jumpa lagi satu simpang 4, lepas tu jumpa satu signboard. Macam tu lah lebih kurang dia punya instruction tu. Memang agak mengelirukan. Syed pun dah jadi confused dengan apa yang pakcik tadi cakap. Bila pakcik tu dah selesai bagi tahu Syed, Syed pun berterima kasih pada pakcik tu. Terima kasihlah pakcik. Lepas tu Syed pun diselesaikan minuman dia, dia minum sampai habis, dia bayar dan dia pun masuk semula dalam kereta, sambung perjalanan. Syed cuba ingat semula apa yang pakcik tadi cakap. Jalan straight, jumpa dekat simpang 4, masuk kanan. Lepas tu jumpa satu simpang 4 sekali lagi. Lepas tu jumpa satu signboard. Dia ikutlah apa yang pakcik tadi cakap. Tapi sampai ke sudah tak jumpa rumah atuk dia. Senang cerita, masa tu Syed memang dah sesat lah. Syed tak tahu sekarang ni dia berada di kawasan mana. Sebab selama ni masa dia balik kampung, naik dengan ayah dia, naik bas, tak pernah lalu kawasan ni. Apa yang Syed nampak masa tu hanyalah satu deretan rumah kedai. Rumah kedai 2 tingkat. Ada lebih kurang 4 ke 5 unit rumah kedai dekat kawasan tu. Berderet. Dan di kawasan tu ada beberapa biji lampu jalan. Jadi teranglah dekat situ. Masa tu sebenarnya Syed ni memang dah penat. Penat campur dengan mengantuk. Jadi bila Syed nampak kawasan tu, kawasan yang ada lampu jalan tu, kawasan depan blok rumah kedai 2 tingkat ni, Syed terfikir dia nak parking kereta dekat situ dan dia nak rehat dalam kereta, nak tidur dalam kereta. Dan memang itulah yang Syed buat. Syed mula memandu menuju ke arah kawasan depan rumah kedai 2 tingkat tu. Dia parking kereta dekat situ. Dia turunkan seat kereta dia. Dah ready nak baring lah. Baru saja Syed letakkan kepala dekat seat kereta dia yang dia dah turunkan tu, dia nak baring, tiba-tiba tingkap kereta dia sebelah kerusi pemandu ni diketuk. Syed terkejut masa tu. Syed pun pandang ke arah cermin kereta dia. Syed nampak ada seorang perempuan, seorang wanita lah, ketuk pintu cermin kereta dia. Jadi Syed pun mula turunkan cermin kereta. Turunkan cermin kereta dan ditanyalah pada perempuan ni, "Ya kak, ada apa?" Perempuan tu mula bercakap, Cik nak parking dekat sini ke?" Syed pun cakap lah, "Ya, saya nak parking dekat sini, kalau boleh nak tidur dekat sini lah." "Kenapa kak? Tak boleh ke?" Perempuan tu pun cakap, "Minta maaf lah cik,
memang tak boleh parking dekat sini. Kawasan ni adalah hak milik peribadi, tuan punya tanah, private area. Tapi kalau cik nak parking juga dekat sini, boleh. Cik kena bermalam dekat motel. Lepas tu perempuan tu pun tunjuklah ke satu arah. Dia tunjuk sambil bercakap pada Syed. Kalau cik pergi dekat depan ni, ada satu selekoh. Lepas selekoh tu ada satu motel. Cik kena check in dekat situ, kena bermalam dekat hotel tu, barulah dekat motel tu, barulah cik boleh parking dekat kawasan ni. Bila Syed dengar perkataan motel, Syed tak ada fikir benda lain lah. Terpaksa lah. Tak apalah, habis duit sikit pun, asalkan boleh parking kereta dekat situ dan dia boleh berehat, boleh tidur malam tu. Sebab dia dah penat sangat. Penat dan mengantuk. Jadi Syed pun setujulah nak bermalam di motel tu. Masa tu, Syed dia tinggalkan kereta dekat situ. Dia tinggalkan kereta, dia kunci kereta dia, berjalan menuju ke arah motel. Dia ikutlah kakak ni. Kakak ni bawa aja berjalan. Lalu dekat selekoh, dan memang betul. Selepas selekoh tu, ada sebuah motel. Rupa-rupanya, kakak ni, dia adalah seorang pengawal keselamatan. Dia sedang meronda tadi. Meronda kawasan tu. Syed pun masuk. Masuk dekat dalam motel tu. Motel tu kecil aja. Motel 2 tingkat. Masuk dalam motel, pergilah dekat kaunter. Adalah seorang lelaki ni, lelaki muda yang jaga kaunter. Syed pun bagi tahulah dia nak booking satu bilik, nak bermalam untuk 1 malam sahaja. Jadi dah bayar, pekerja kaunter tu, lelaki muda ni bagilah satu kunci. Lelaki muda ni bagi tahu, yang jaga kaunter ni bagi tahu Syed bilik tu ada di tingkat atas. Syed masa tu dia ambil kunci, terus naik tangga menuju ke arah atas. Sepanjang perjalanan nak pergi kat bilik tu, naik tangga lalu dekat koridor, Syed tak jumpa seorang manusia pun. Masa tu dah pukul 12 lebih lah, 12:30 malam. Keadaan dekat dalam motel tu nampak macam suram. Dia ada cahaya tapi macam malap macam tu. Jadi Syed fikir mungkin sebab hari dah lewat. Mungkin dekat motel tu ramai orang, tapi mungkin orang dah tidur. Bayangkanlah dah pukul 12:30 malam. Maknanya tadi daripada warung kopi tadi, dia mengambil masa sejam lebih, hampir-hampir 2 jam untuk sampai di kawasan blok rumah kedai tu, sampai dekat motel tu. Memang lama masa yang diambil untuk cari rumah atuk dia, tapi tak jumpa-jumpa. Berbalik semula kepada Syed. Syed dah jumpa bilik dia. Dia buka pintu, nampaklah ada katil, ada bantal, selimut semua. Syed dia terus baring atas katil tu. Dia tak cabut pun alas kaki dia, kasut, selipar tak cabut pun. Terus baring dan terus tertidur. Malam tu Syed tidur dengan sangat lena, tak sedar apa-apa pun tidur. Syed cuma tersedar bila badan dia terasa panas. Panas dan tak selesa. Perlahan-lahan Syed buka mata. Syed nak buka mata tu pun macam payah, sebab dia rasa macam silau mata dia. Rupa-rupanya masa tu bila Syed dah buka mata, dah sedar, apa yang menyuluh mata dia tu adalah pancaran cahaya matahari daripada atas. Syed menjadi bingung. Syed pandang ke arah sekeliling. Masa tu barulah Syed sedar, sebenarnya sekarang ni dia sedang berbaring dalam satu bilik yang dah buruk, sangat-sangat buruk. Atap dah roboh, kayu-kayu yang ada dekat atap tu pun dah roboh. Roboh sampailah ke atas lantai. Dan sebab itulah cahaya matahari boleh masuk melalui arah atas. Sebab tak ada bumbung. Syed menggelupur bangun dan terus tengok jam dekat tangan dia. Rupa-rupanya masa tu dah pukul 8 pagi. Belakang badan Syed terasa sakit. Sebabnya Syed ni sebenarnya dia tidur di atas lantai. Bilik tu memang tak ada katil, tak ada apa-apa. Memang satu bilik yang sangat buruk dan nampak sangat usang. Syed mula rasa ketakutan. Syed terus berlari, turun tangga, keluar daripada bangunan motel tu. Bila dah berada dekat luar, Syed sangat-sangat terkejut. Rupa-rupanya bangunan motel ni adalah satu bangunan yang dah terbengkalai. Bangunan yang kosong dan dah lama tak digunakan. Kawasan di sekeliling bangunan motel tu ditumbuhi dengan semak samun yang sangat tebal. Jantung Syed mula berdebar. Syed tak tahu apa benda yang dah berlaku sebenarnya. Jadi tanpa berfikir panjang, Syed terus pusing ke belakang, terus lalu balik dekat selekoh tu. Sampailah dekat blok rumah kedai 2 tingkat. Syed boleh nampak daripada jauh, kereta dia masih lagi berada dekat tempat asal, tempat semalam, tempat dia parking semalam. Dan pada masa yang sama, Syed tengok blok rumah kedai tu rupanya sama keadaannya macam bangunan motel tadi. Rupa-rupanya bangunan tu pun dah terbengkalai.
dah lama terbiar, satu bangunan yang dah usang. Said mula rasa seram sejuk. Dia dah mula rasa takut. Said masa tu dia terus masuk dalam kereta, dia terus memandu tinggalkan kawasan tu. Sebenarnya masa tu Said dia tak tahu nak memandu, nak tuju ke arah mana, nak cari rumah atuk dia. Sebab memang daripada semalam dia sesat di kawasan tu. Tapi Said bernasib baik. Lebih kurang 2-3 minit memandu kereta di kawasan tu, Said nampaklah ada seorang pakcik sedang kayuh basikal. Perlahan aja pakcik tu kayuh basikal. Jadi Said pun perlahankan kenderaan dia. Dia berhenti dekat pakcik tu. Dia tanyalah pakcik tu. Sekali lagi Said hulurkan kertas tu. Kertas yang tertulis nama atuk dia dan juga alamat rumah atuk dia. Dia tanyalah pakcik ni, pakcik tahu tak rumah ni dekat mana? Bila pakcik yang kayuh basikal tu tengok kertas tu, tengok nama atuk Said dan juga alamat rumah atuk Said, dia terus tunjuk ke arah depan. Oh, rumah ni dekat depan tu je. Nampak selekoh tu masuk selekoh tu. Said mengucapkan terima kasih kepada pakcik ni dan dia terus memandu tujulah ke arah selekoh tempat yang pakcik tadi tunjuk, pakcik yang kayuh basikal tadi. Dan memang betul, bila masuk aja selekoh tu, dia terus boleh nampak rumah atuk dia. Said rasa sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga dia dekat rumah atuk dia. Masa tu barulah Said sedar, sebenarnya blok tadi tu, blok rumah kedai 2 tingkat yang dah buruk tu, dekat aja dengan rumah atuk dia. Cuma kawasan tu agak tersorong. Jadi sebab itulah selama ni masa dia balik kampung, balik ke rumah atuk dia, dia tak tahu pasal bangunan tu. Jadi dipendekkan cerita, Said ni bila dah jumpa atuk dia, dia ceritalah apa yang berlaku pada dia semalam. Bila atuk Said dengar cerita Said, atuk ni seolah-olah macam dah pernah dengar perkara macam tu. Atuk Said pun ceritalah pada Said. Sebenarnya memang dah ada beberapa orang yang terkena macam Said. Memandu seorang diri di kawasan tu, nampak satu motel. Bermalam dekat motel tu. Pada waktu pagi barulah sedar, rupa-rupanya motel tu adalah satu bangunan yang dah buruk, bangunan tinggal. Dan atuk Said cakap, mungkin Said terkena sebab malam tu Said berada dalam keadaan yang lemah lah, dah penat, mengantuk, dan mungkin Said ni dia tak solat malam tu. Sebab itulah sangat-sangat mudah benda-benda ni nak mengganggu Said, nak main-mainkan Said. Itulah kisah yang diceritakan oleh Said, berlaku kepada dia masa mula-mula dia dapat lesen dulu, memandu ke Kelantan, ke rumah atuk dia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.